Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, good evening. Okay, especially kepada CEO coaching. Alright, guys, siapa menonton di YouTube? My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat? Saya bantu starterpreneur untuk hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis ataupun satu produk sahaja. So, video kali ini, YouTube kali ini saya bina khas, saya ciptakan khas untuk CEO coaching program, terutamanya kepada Puan Fatimawati, Puan Sri Dewi, Puan Nobi, Puan Amita, alright? So you guys semua kena follow step by steps untuk apply apa yang saya dah coach anda, apa yang saya dah train anda pada Jumaat baru ini. So, apa yang kita buat tu lebih kepada personal branding technical. So, apa yang kita belajar ni yang kita nak luahkan dalam personal profile. So basically personal profile tu ini dia. Okay, so this is mine, alright. Kimi Abdullah, ini adalah my personal profile. Dia macam resume, sama je. Walaupun you dah 30 tahun pengalaman, you dah 40 tahun, 180 tahun pengalaman, you wajib ada personal profile. Sebab apa? Kat sinilah information you. Kat sinilah cara you untuk ceritakan the whole journey kepada klien you, kepada you punya prospek, kepada you punya leads, kepada you punya even siblings, relative, kawan-kawan and so on. Tujuan personal profile ini diwujudkan adalah untuk menceritakan tentang diri anda dalam sekejapan, dalam masa yang singkat. So, you tak perlu cerita banyak, semuanya ada di sini. Saya zoom in sedikit, alright? Wajiblah kalau you sebagai business owner, dia kena ada informasi-informasi macam you punya nama, you punya expertise, apa yang you lakukan dalam bisnes ni. Ini yang sangat penting. You buat dalam 4 ke 5 paragraf. This is very important untuk orang tahu summary apa yang you lakukan sekarang. Okay. So, dekat sebelah sini adalah apa yang 3U Ventures buat dan apa yang kekuatan I. Macam I, Business Management Consultant, I fokus kepada training dan juga coaching. Apa kelebihan I? Macam dalam CEO coach saya cakap, apa you punya UBP? Unit Buying Proposition. USP you adalah Unit Selling Proposition. This is my UBP. 30%, 21%, ini my UBP. Alright. So kalau you ambil Kimi Abdullah, you dapat benda ni. Dalam 3U Ventures kita ada ramai lagi trainer. Kalau Kimi Abdullah, you dapat macam ni. 30, 21, 8, 6, 12, 23. I kuat dalam business strategies, social media strategies, personal branding, offline marketing, proposal pitching, sales formula. Lah, itu kekuatan I. Kalau kita punya trainer lain, contohlah I ambil Cik Roslan, dia fokus kepada sales closing. So apa kekuatan dia? Strategi dia macam mana? Dia punya plan semacam, dia punya idea macam mana? So kat situ adalah UBP. Kenapa you kena ambil Cik Ros? Selain daripada trainer-trainer lain, dia ada kat sini. Ini penting Ini adalah UBP. So, SEO coaching, kalau anda tahu UBP anda, I believe you dah tahu UBP you. You dah tahu kekuatan you. So, buat kat sini. I suka buat percentage sebab I play numbers. I adalah orangnya numbers, alright? So, kalau you tak tahu nak buat numbers macam mana, you boleh letak emoticon, you boleh letak icon. Search Google image, contohlah macam you cakap you punya kelebihan adalah you boleh kerja dalam, you boleh siapkan satu kes mahkamah, contohlah Puan Fatimawati Syariah Lawyer. You boleh buat satu kes tu siap dalam jangka masa 2 bulan setengah saja. So you search icon jam atau jam lah saya cakap. So icon jam letak situ, case settle in 2.5 months. Kita short form kan. Kita letak icon-icon dan juga keyword-keyword saja. Senang orang nak baca. Tak semua benda you can elaborate dalam paragraf. Make it as simple as you can sebab profile kebiasaan ni satu muka surat, kedua muka surat saja. Kalau boleh jangan buat banyak. Kalau you buat ayat-ayat panjang, contoh macam ni. The simple one pun I buat 4 ke 5 paragraf saja. Kalau I buat karangan, dia akan jadi 80 muka surat. Benda tu orang akan bosan. Macam mana orang nak kenal you sekejapan kalau ayat you panjang? You kena permudahkan. So macam ni, I permudahkan, I just letak percentage. Kalau you nak letak icon boleh, kalau you nak letak gambar you boleh, tak ada masalah.
Right, so this is my background. Alright, so inilah penting orang nak tahu apa pencapaian you, apa kekuatan you, apa kelebihan you. So you kena letak di ruangan ini. I believe you dah structure, kita ada assignment kan, mana yang you buat assignment dalam Microsoft Word tu, you letak balik di sini. Make it points, alright, jangan buat ayat panjang-panjang, okay. Dan kemudian this is my personal skills, alright, dan my contact. So you pun kena letak contact you. Kalau you nak letak icon-icon pun boleh, tak ada masalah. Dan sebelah sini adalah my program. Ini adalah my revenue stream, programs I. Kita ada sales class, Facebook class, master plan class, affiliates class. So ini adalah 4 program yang I fokus. So kalau contohlah macam Puan Sri Dewi, you buat produk apa yang you buat? You buat dalam gambar aja. Sebab kenapa I nak divert, tak nak semuanya dalam pertulisan. Orang akan bosan. Okay, I overview sedikit kejap lagi. The best memang you wajib ada gambar you, baru dapat personal tu, baru dapat profile tu adalah your personal profile, dan kemudian nama, jawatan dan juga hashtag you. Benda tu sangat penting. Masing-masing ada hashtag masing-masing kan. Custody fighter, master realtor. Lepas tu Nobi, you buat apa? Celebrity teller, I don't know. Atau ministry teller. So you buat you punya hashtag masing-masing. Puan Sri Dewi, you punya hashtag apa? So you buat situ. Dan kat sinilah you punya tagline wajib letak, okay. So kat sini I overview sedikit, okay. This is my profile dalam satu page sahaja. Alright, for sure maklumat ni sangat penting untuk mereka nak kini I nak jumpa you sekarang. That is the end result. Kalau my profile tak membawa ke arah tu, maksudnya profile I ada something wrong. Dia mungkin tak menarik minat klien nak memanggil you, dia mungkin tak ada informasi yang dia orang mencari, atau mungkin informasi I tak cukup kuat, atau mungkin profile I bosan. So you kena make it as good as possible, alright. So kat sini I play with numbers, I play with points, I play with a graph, I play with colors. So guys, I dah cakap colors kan, very important. Apa color yang ada dekat profile I sama color dengan business portfolio, sama juga dengan business proposal, sama juga dengan my Facebook cover photo, my profile photo, my documents, paperwork, color wajib sama. Baru nama brand. Alright, ini technical sedikit lah. Dia tak berapa penting pun, tapi kalau orang acknowledge color ni, oh these 3 colors, 4 colors memang color kimi. Alright, sebab tu I follow my basic colors, my 3U. That is my logo. 3U kenapa? Get up, move up. Get up, wake up, move. Wake up, get up, move up. Alright, Syashul pula. So, based on these 3 up, kat situ wujudnya logo I. So, apa logo you? You kena create logo something. Kalau you masih tak understand about logo, please contact me personally. I will help you on that logo. And the rest, this is the information you have to draft. So again, waktu you dah tengok benda ni, tengok balik your Microsoft Word file tu, yang documents I minta you buat assignment tu, please check balik mana yang tak complete. Maksudnya apa yang you buat dengan apa yang ada dekat dalam video ni sekarang, mana yang you tak ada lagi. Please refer my profile dan buat benchmark dengan you punya. Oh yang ni I ada tapi I tak sebagus macam ni. Again, I cakap dengan you guys, copy mine shamelessly. Tiru I punya, ambil je. Alright, sebab kenapa? Kalau I rasa this is the best, kenapa you tak nak follow the best? Alright, so you buat, follow. I tak kisah, you follow as long you benefits daripada apa yang I usahakan. I bagi free je. Alright, ni bukan nak kipas, nak sembang terbang, tidak. Kalau I rasa benda ni terbaik, for sure I will represent myself in the best way. Kalau you kat tempat I pun, you nak buat yang terbaik. Tapi anda kata you tak ada idea, copy je I punya, no worries, I'm good. So, macam mana nak hasilkan personal profile? Alright, so you buka dekat internet, okay? You buka dekat canva.com, okay? You type canva.com, dia akan keluar sebegini. So, bila keluar sebegini, alright, you boleh tengok kat sini ada presentation, dia ada infografik, dia ada Instagram post, poster, logo, bla bla bla. So, you nak apa? Contoh kat sini kita nak buat personal profile. You type dekat search ni, right? Macam mana pernah type business portfolio, speaker profile, bla bla, you type lah personal profile, enter. So apa yang keluar? Tengok ada tak? Okay, so nampak macam ni. Ni ada 1, ni ada 2, yang lain macam
tak apa-apa kan, tak relate. So you tengok, mungkin you kena type yang lebih spesifik. Contoh you type resume. Sama je resume personal profile. See? Keluar banyak idea. Alright. So, first of all, untuk memudahkan you, jadi masalah Canva ni adalah sebab terlampau banyak pilihan. Sebab bila terlampau, macam bisnes kita, kalau kita terlampau banyak sangat produk kita, kita tak fokus. Bisnes tak laju dan mulalah produk tak terjual. Okay? So sama juga dengan reality, dengan you punya personal behavior. Kalau banyak sangat pilihan dekat screen sekarang, you akan jadi serabut. So macam mana tak nak serabut? Pertama sekali, you boleh tengok dekat bahagian kiri ni ada button color. So you klik button color ni, you boleh pilih color business you color apa. Contoh you punya color purple. Tekan color purple, dia hanya keluar. Oh, dia tak keluar warna purple. Warna okey. Contohlah warna biru cair, alright? So dia keluar yang related dengan biru cair saja. So you boleh pilih. Ini dah filter. Dia dah kecilkan sikit scope so that you boleh pilih je template ni. Kuranglah masa you satu nak pilih scroll, sebab kalau you tak pilih color, dia ada beribu template. Kat situ you dah buang masa sejam, sebab it's happened to me. Alright? I buang masa lama gila padahal nak buat sikit je. Right? So you pilih ikut color. So adalah keluar few options, tak banyak pun. So dia dah limitkan you punya pilihan, dia limitkan masa you. Alright? So kat sini you nak warna apa? Contohlah I nak warna orange. So dia akan keluar yang warna-warna orange. Oh, not bad, lawa-lawa. Okay? So contohlah I nak pilih yang ni. Sebab nampak dia punya design, dia punya pattern nampak lawa, Reese Miller. Alright? So I nak klik ni, I kena tengok dulu kat bahagian bawah ni, nampak tak? Dekat bucu bawah template tu ada RM paid. Maksudnya template tu berbayar. So jangan ambil, nampak ni RM, sini RM. Oh, ini free. Nampak tak kat sini free. So bila free you boleh klik. Kat sini berapa? Oh, ni free. Okay, not bad. Tapi kotak-kotak bosan pula. Tak ada banyak pattern. Oh, ni lawa, ada banyak ikon. Alamak, berbayar. So kat sini free. Macam kurang menarik, kurang color sikit. Tapi I tengok kita scroll sikit ke bawah, nampak tak? Bila scroll tu yang jadi banyak pilihan. Itu yang banyak buang masa. Alright? So, okay. So ini lawa juga. Oh, berbayar. Banyak berbayar. Okay, kita tengok. Ni dah jadi buang masa ni. Contoh macam ni. Okay, I ambil ni lah. Ini ada percentage, okay, ada numbers, adalah sikit dia punya icon. Okay, I klik ni. Nicholas Meneses. Alright? Klik. Benda tu. Oh, keluar pula. Sorry kita tengok balik, scroll bawah. Ni tadi. This one. Okay, I klik, dia akan bawa ke room baru, ke tab yang baru. So, dia akan keluar, kejap je internet sangkut. Benda ni yang I pilih tadi. Alright. So kat sini you klik bahagian bawah ni yang ada gambar yang ada tulisan 38% kat bucu bawah. Kita zoom sedikit biar kita nampak. I zoom 50%. Oh, tak nampak sangat. Zoom 100%. Okey, baru nampak apa benda yang ditulis. So kat sini I tukarlah. Alright, contoh Fatimawati. Okey, kat sini tulis Syari'i lawyer. Okay. So this is about you. So kat sini just fill in baliklah. Okay, apa you? You tengok ini adalah contoh. So you buatlah I am 46 years old. Okay, you masukkan information pasal you bla bla bla. Lepas tu konteks ni masukkan, lepas tu you punya experience, you punya skills. Okay, skills is very important. Jangan masukkan skills, contoh you syari'i lawyer tapi dalam masa sama you nak, okay, Puan Fatimawati, you punya hashtag adalah custody fighter. You adalah pahlawan untuk kes-kes custody. Jangan masukkan pula kat sini skills ni skills untuk hibah. You jangan masukkan pula skills untuk perebutan anak, hak penjagaan anak. Jangan. Skills you fokus kepada custody saja. Segala maklumat dalam information ni adalah khas untuk custody sahaja. Dia kena melambangkan hashtag you, dia kena melambangkan apa yang you nak represent. Alright, jangan campur aduk. Orang tak fokus nanti. Alright, kalau you tak boleh nak fokus, macam mana klien yang betul nak datang kat you? Alright, tapi again, macam saya cakap, tak bermaksud this is representing custody. You tak boleh ambil kes kes penceraian, kes
hak penjagaan anak, kes hibah, kes so whatever. You boleh ambil kalau dah memang rezeki tu kat situ, ambil. Tetapi you kena firm apa yang you nak represent yourself. So you kena be super firm. Maybe kat sini interest ni you boleh buat. Contohlah macam apa, ada expertise. So you boleh letak kat sini hibah, lepas tu boleh letak apa lagi? Case apa, divorce and so on, bla bla. So you buatlah bawah ni. Okey. Kat sini nampak tak? Bila you buat macam ni, okey, buat betul lah, sorry. Divorce. Lepas tu apa lagi you buat? Selain custody, apa tah nama-nama jargon you punya case I pun lupa. So you buat kat situ list, okey. Kat sini you nampak template you. Tulisan you dah terlebih. So you tekan template tu, you boleh adjust sebenarnya. You boleh besarkan. So bila you besarkan, you kena ke bawahkan sikit lah, manage balik. Nampak tu? Nampak tak dot tu, warna pink tu? Tu adalah you punya line. So you boleh follow balik. Kat sini daripada Photoshop you tekanlah 90% adalah contoh macam you punya maybe you punya skills. Contohlah macam okay, tools ni. Maybe you boleh buat kat sini, experience. Okay. So 90% case you custody. You boleh buat kat sini. You tak jadi okay, dia dah double layer. Okay, kat sini custody, you punya case. Most of, kalau kita ambil sebulan punya case, 90% memang case custody. Yang ni kita tukar. Yang ni personal skill, contoh kita tukar balik. Personal skills. Nanti you buatlah balik kat sini. Firm, lepas tu strict, I don't know, you buatlah you punya personal skill you. So, personal behavior, character. Skill, character. Sebab kenapa I cakap personal character? Client bila dia nak deal dengan you, dia nak kenal you. So apa perangai you, apa sifat you, you kena tulis kat situ. Friendly, contoh kat sini. Friendly, loving and so on lah. Lovely and lovely. Atau you buat apa, apa ni, I don't know lah, you buatlah personal character you. So apa lagi case you, contoh macam Hadana. Okay, Hadana berapa persen you buat kes-kes Hadana. Contoh you buat kes Hadana 25%. Lepas tu harta sepencarian. I don't know, kes apa yang you buat. Yang ini you buat dalam 30%. I don't know, you boleh buat sendiri. So atas ni skills you, technical skill. Dalam being a lawyer, apa technical skill you? You tukarlah ayat ni. Contoh macam you dari segi statement, apa benda, lepas tu dari segi fighting berapa, lepas tu dari segi you punya and so on. You buat skills you, right? Ini yang you buat. Contohlah you punya warna ni, tapi I punya kini, okay, I zoom out sedikit. I nak letak gambar I macam mana You tengok dekat kotak belah sini, nampak tak my cursor? Okay, you tekan bahagian foto. So tekan bahagian foto. Alright, sorry, you tekan bahagian upload. Kat sini adalah gambar-gambar. You tekan upload media. Bila you tekan upload media, dia akan keluar benda ni. You tekanlah device. Dia akan masuk ke you punya laptop. Okay, ini my desktop. So I masuklah desktop, kat mana I letak gambar I. Okay, so I letaklah gambar I letak gambar ini. Okay, contoh. So I open. Dia akan upload. Nampak ni, dia tengah upload gambar. So, bila dia upload gambar, okay, dah selesai. I tekan gambar ni, dia akan keluar kat sini. So, you kena hati-hati bila you menarik ni, takut dia tertarik gambar lain. So, I letaklah, I adjust balik kat sini. I letak kat sini my profile. Okay, so dia datang lebih. I adjust lah balik, kecilkan sikit. Okay. Okay, so settle gambar I. So I letak tanda tangan I buat tanda tangan. Lepas tu kat sini, ni tanda tangan I snap gambar tu, I upload dekat media. Alright, so you kena lah upload satu-satu you punya dokumen, you punya file. Okay, wajib kalau kita dah belajar personal branding tu, you wajib ada tanda tangan, you wajib ada logo syarikat, you wajib ada logo, ada you punya gambar. So okay, besar sangat. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi supaya nampak praktikal lah, tak adalah tanda tangan besar-besar kan. Alright. Lepas tu I nak tekan masuk teks. Macam mana nak masukkan teks?
Dekat keyboard you tekan huruf T. You tekan huruf T, dia akan keluar. Nampak terus automatically akan keluar. Contoh kat sini I letak Kimi Abdullah. Alright. So dia jadi ke bawah. I panjangkan sedikit kotak dia. Alright, panjangkan sedikit. I tekan enter. Nama apa I punya pangkat, I punya expertise, business management consultant. Okay. Oh, berdouble layer pula. Okay, panjangkan lagi. Alright. Enter lagi. I letak hashtag pula. Hashtag I autopilot guru. Okay. So ini adalah my signature. So I letak tekan kat sini. Alignment. Alignment I buat semuanya ke belah kiri. Okay. So dah ada. Settle. Oh, sorry. Okay. So barulah kena dengan tanda tangan, lepas tu my signature semua kat bawah. Okey, tanda tangan nampak macam kecil pula. So I besarkan sedikit tanda tangan I. Okey. So ada kat sini. So now you boleh tulisan ni you boleh tukar font dia. Kat sini nampak ni Roboto. You boleh tukar dia punya font. You pilihlah font apa yang you nak. Dekat sini. Okey. Okay, so kat sini bila you dah edit, you boleh tukar font. Contohlah I nak tukar Pops Medium. Okay, I klik sini, tekan si font. Oh, sorry, I pilih dulu semua, baru I tekan si font. So dia akan tukar my font. Oh lama tak nampak pula. I tekan yang solid, si font solid. Okay, so nampak dah. Okay, so I nak tukar color, I tekan kat sini, nampak tak? Button A ni text color. I boleh pilih color apa yang I nak. Kalau bawah ni, dia ada banyak lagi option. Kalau tak ada option ni, you boleh klik yang macam ni. Color ni, new color, you klik. You boleh pilih color apa yang you nak. Contoh I nak pilih kat sini. Alright. Warna macam ni. Okay. So I klik, dia jadi macam tu. Okay. So, this is how you want to make your personal profile. You boleh upload gambar kat sini. Okay, you upload gambar-gambar you semua dekat sini. Okay. So kalau you nak main emoticon atau sorry you nak main icon, you boleh tekan dekat element. Okay, type kat sini. Contohlah I cakap time. You type time, dia akan keluar macam-macam jenis jam. Contoh kat sini you klik, dia akan keluar kat sini. Allah, sorry. Dia akan keluar kat sini. Okey, so bila dah keluar ni, you kecilkanlah sedikit. Ini adalah you punya, kat sini ambil katalah you punya, you nak main icon kan, you scroll bawah sedikit, you letak kat sini. You adalah punctual, you manusia yang jenis punctual, kecilkan sedikit. Okey, so you boleh letak dekat, okey. Dia kena kat sini dia complicated sikit sebab dia berlayer-layer kan. Okey. So you boleh bring front. Okey. So you boleh letak kat tepi ni. Okey. Alamak, jam ni warna dia tak sama lah orange. You tengok dekat belah atas ni ada warna color ni, you tukarlah warna orange dia nak kena warna macam ni. Dengan background you tak dapat pula warna hijau lah contoh sama dengan warna you. So warna biru ni you tukar warna merah. See, nampak dia punya synchronization color. So semua walaupun icon ni you download warna dia berbeza. Contohlah you download lagi apa, you download fighter. Nak nampakkan you fighter, custody fighter. So pilih something yang nampak macam ni, pro adalah berbayar. Macam ni free. So you download lah, you klik. Nampak you punya gambar dah keluar. Alright. So kat sini you tukarlah color. Alamak, ni lelaki, kita ambil woman fighter. Kita type woman fighter. Keluar tak?
Okay, adalah ikon-ikon dia and so on. Okay, tengok mana yang ni semua pro ni berbayar. You kena scroll down mana yang free. Alright, kalau tak ada, then it's okay. You ambil je fighter. Okay, you type je fighter, then you see mana yang boleh nampakkan you fighter. Alright. Contoh macam, kita scroll sikit, ada tak gambar perempuan fighter? Lemak kalau ada pun berbayar. Okay, cuba scroll. Okay, kalau tak ada, then it's okay. Sebab I tak nak you fokus sangat, you akan buang masa nanti. Duk scrolling aja. You scroll tapi end up kerja tak siap. Yang penting sebenarnya kerja siap. Alright, bukannya cantik. Okay, so I believe antara anda semua, anda nak cantik-cantik, punya profile cantik, ya, I pun sama. Tapi tak penting cantik kalau tak siap. Sebab kenapa kena pentingnya siap? Kalau siap, senang klien you nak tengok cepat dan senang you nak dapat job cepat. Itu kelebihan dia. So kita ambil balik gambar tadi. Alright. So gambar fighter ni, you letaklah dekat tepi. Nampaklah you adalah custody fighter, you punya hashtag kat sini kan. Contoh. Dah baru nampak dengan you punya logo, dengan you punya hashtag. So gambar ni you tukar. Contohlah buat badan dia warna punya tu, sarung tangan warna kuning, warna hijau, lepas tu badan dia warna putih. Okey. Lepas tu seluar dia warna apa? Warna merah, kepak rambut dia warna merah, seluar dia warna hijau. Contoh. Barulah align. Okey. So you boleh buat macam ni. Okey. Dan yep, I think that's it. Dan bila you dah siap, you tekan kat button ni, nampak ni download. Kat button atas ni ada button arrow ni, button try Canva Pro, share dengan download. Tekan button download. So you boleh download siap-siap. Kat sini PDF ke apa? You nak JPEG boleh, you nak PNG boleh, JPEG, PDF boleh. Ambil PDF, senang. So download. So bila you tekan button download, tengah loading ni Okey, dia tengah loading. Okey, dah siap, dah download. So you klik kat mana show in folder. Alright, so you tekan yang tadi. Ini dia dokumen yang you dah download tadi. Alright, so ini adalah you punya. Alright, so I wish this sharing dapat membantu you, okay, supaya you dapat buat hasilkan personal profile you. Okay, again, benda ni you kena ingat maybe susah. Sebab kenapa susah? You tak pernah buat. Kalau you dah pernah buat, dia akan jadi senang. So macam mana nak bagi dia senang? First thing first, you kena buat juga. You kena try untuk buat supaya you dapat hasilkan you punya personal profile. Sebab akan datang, you kena practice by yourself. Kena buat macam ni sendiri untuk business proposal, untuk you punya apa lagi? You punya profile, you punya poster, you punya iklan and so on, you kena buat. Pakai Canva senang, ada template. Tapi ingat, jangan buang masa. Okay? I wish this sharing dapat membantu you banyak. And wish that business you boleh berkembang dengan adanya you punya visual profile, visual idea. You kena visualize your idea. Dia bukan lagi zaman nak call-call saya itu, saya ini, saya ini. Dia tak ada lagi zaman untuk you explain. Sebab you perlukan prospek yang ramai supaya you dapat klien yang berkualiti itu cepat. Macam mana you nak dapat klien berkualiti itu cepat kalau you punya prospek you tak boleh nak go through seorang-seorang? Go through seorang-seorang ambil masa. Cara nak cepatkan masa, trust takes process. Trust don't takes time. This is the process. The profile, the offers, the proposal, the and so whatever. Ini adalah proses untuk yakinkan klien supaya klien datang kepada kita dengan hati yang redha dan mampu membayar ratusan ribu untuk ambil servis yang berkualiti. Anda berkualiti. Cumanya anda tak sampaikan dengan cara yang betul. Anda tak sampaikan kualiti itu. Cara kita ni adalah cara lama. Kita kena explore cara baru supaya dia mudah untuk disampaikan dan mudah untuk orang faham. Again, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Semoga membantu sesi ini kepada anda, CEO Coaching dan juga anda yang menonton. Alright, bye.